Okay anak-anak, so today I have cream cheese. Ibu nak buat Lotus Biscoff cheesecake. Are you guys ready? So Ibrahim take one, Mariam take one. Give Mariam satu. Give Mariam satu. Okay, one for Mariam. One for Mariam cheese, one for Ibrahim. So let's do it. No, you cannot eat that. No. Ay, kenapa buka? Ibu tak record lagi. Ibu marah ni. Sorry. Oh no, kita dapat buat unboxing cantik-cantik. Tak apa, sekejap lagi kita unboxing cantik-cantik. Okay, now we have bowl. We're gonna put the biscuit into the bowl. So, kita masukkan Lotus Biscoff dalam bowl. Masukkan. No. No. No, baby. Put inside here. Okay. Kita akan smash this biscuit and buat crust dia. Okay, tips ni ada orang dekat TikTok share dengan I ke Instagram share dengan I balut ni, bukan balut biscuit. Thank you so much awak if you're watching. So kita akan tumbuk this biscuit. Tumbuk. Slow. So, semuanya dah hancur. It's time to put melted butter. No. Give ibu. Give ibu. Apa tu? Roti bulat. Assalamualaikum and hi, welcome back to my channel. So today I akan share dengan korang my journey untuk siapkan my order today, Lotus Biscoff cheesecake. So macam ni lah I balut loyang I, kalau loyang I bulat. So loyang ni adalah loyang 8 inci. Korang boleh try out this recipe. Cheesecake ni sangat-sangat sedap. So far I tak pernah lagi dapat feedback yang orang tak suka cheesecake ni, tahu tak? So siapa yang nak berniaga, korang boleh try jual this Lotus Biscoff cheesecake. I jual whole cake ni RM90. Ikut korang sebenarnya, kalau korang dapat Biscoff korang mahal, korang boleh naikkan harga. Kalau korang dapat Biscoff korang murah, korang boleh jual harga dengan murah. Sebab Biscoff sekarang ni kan lain orang, lain harga yang mereka jual. And then kita akan hancurkan Biscoff tadi yang kita dah hancurkan dengan anak air tu. So kita akan letak melted butter supaya dia sebati and senang nak lekat. Dan kita akan tuangkan balik semuanya dekat dalam loyang 8 inci. By the way, satu slice I jual RM14 dulu. Dah lama dah sebenarnya I tak jual kek ni slice by slice. So kita masukkan dalam ni and kita sejukkan dekat dalam freezer sebab I nak cepat. So this video, semua proses I selalunya nak cepat, I akan masukkan dalam freezer. So kalau korang nak cepat pun, korang boleh cuba. Korang letak je dalam freezer, sementara tu kita sediakan bahan-bahan lain. By the time bahan-bahan cheese dah siap, korang boleh keluarkan daripada freezer and tuang atas dia punya base ni. Kalau korang perasan, ramai juga orang bila jual Lotus Biscoff cheesecake, base dia I pernah makan, diorang hanya letak biskut Mary. Tapi tolong sangat-sangat, jom kalau betul-betul nak jual Lotus Biscoff cheesecake, korang letak Lotus Biscoff cheesecake dekat dia punya base. Untuk bahagian cream cheese pula, I guna brand ni. Brand ni sangat-sangat murah, sangat-sangat best, sangat-sangat sedap. So cream cheese ni dalam sepaket macam tu, kalau korang beli dekat kedai bakery memang murah. Kalau beli dekat Giant ke, dekat any other supermarket, Village Grocer, memang harga dia 2 kali ganda. So this one I dapat harga dalam RM7 lebih each box cheese. Yang bukan yang ni tak silap I, tapi yang ni pun murah juga, dalam macam tu harga RM7 lebih. And yang dalam kotak pun murah. So korang boleh try out this cream cheese, rasa dia sama saja. Tak kisah cream cheese apa korang nak guna. Macam I cakap, I suka brand ni sebab kotak dia cantik, purple macam tu kan. So
korang boleh cuba. So kita beat saja cheese ni. Cheese ni make sure dia dah lembut sikit lah masa korang nak beat. Kalau korang guna hand mixer. Kalau korang nak guna stand mixer, cheese ni macam baru keluar fridge pun okey lagi. And by the way, cheese ni tak keras, okey, kalau kita simpan dekat dalam chiller. Perasan tak kalau kadang ada satu brand-brand cheese yang kalau kita nak guna tu kita kena sejukkan dulu. So ni right away after korang keluarkan daripada fridge, korang boleh terus guna. Sangat-sangat mudah and jangan lupa try out cheese ni lah, okey? Okey, bila semuanya dah beat sebati, kita akan masukkan cream cheese tadi. I guna dalam 400.5 gram. By the way, resepi ni semua I letak dekat description video. Korang boleh klik arrow bawah tu, dekat bawah ni. Semua resepi full ada. Gula ni 3/4 cup gula. Okey, dia manis-manis je. Untuk cream cheese ni, sebab kek ni Lotus Biscoff cheesecake, jadi bawah base dia dah Biscoff, tengah-tengah ni I buat cheesecake biasa sahaja yang sangat-sangat premium rasa dia. Nama dia cheesecake biasa tapi rasa dia sedap. And then kita akan toppingkan dia dengan Biscoff. So macam dah banyak sangat Biscoff, betul tak? So apa kata tengah-tengah tu kita bagi dia balance, kita letak je cheesecake biasa. And kita masukkan 2 biji telur. Korang beat saja sampai sebati. Kalau korang tak ada mixer, it's okay. Korang cuma perlukan extra effort untuk beat telur tu. So sementara kita sediakan bahan-bahan ni, I nak share dengan korang satu amalan di mana kita kan wanita ataupun kita isteri ataupun kita, tak kisahlah kita ni wanita lah terutamanya kan, pernah tak kita rasa penat dalam seharian buat kerja macam-macam, rasa macam nak sangat ada pembantu, nak sangat ada maid ke, betul tak? Atau nak sangat ada helper. So dekat sini I nak ceritalah satu kisah pada zaman dulu. Anak kepada Nabi Muhammad SAW, Sayyidatina Fatimah, pernah pergi ke rumah ayahnya, baginda Rasulullah SAW, pernah cakap dengan ayah dia, "Wahai ayah, aku penat, boleh tak hadiahkan aku seorang hamba?" Lepas tu Nabi Muhammad SAW tak jawab. Dia cakap balik dulu. Sayyidatina Fatimah pun balik. So ni adalah cerita nak cerita. Okay. So Sayyidatina Fatimah pun balik. So bila dah malam tu Nabi Muhammad SAW pun datanglah kat rumah Sayyidatina Fatimah. So masa tu Sayyidatina Fatimah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sedang berehat di atas katil. Memang dah nak tidur lah time tu. Lepas tu Nabi Muhammad SAW sebut, "Nak tak, wahai Fatimah, aku hadiahkan engkau satu hadiah, satu amalan yang lebih baik dari seorang hamba, lebih baik dari maid, lebih baik dari apa-apalah, pembantu ke apa kan." Jadi Nabi Muhammad SAW nasihat dekat Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, amalan dia adalah baca sebelum tidur tiap-tiap hari 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah dan 34 kali Allahu Akbar. Okay, kalau I salah part ni korang boleh tolong betulkan tak? I rasa macam tu lah. So cerita dia kat sini, I pun dah cuba amalan ni, alhamdulillah. Kalau kita amalkan ni, korang tengok seminggu perubahan dia macam mana. InsyaAllah perubahan hidup korang akan jadi lebih-lebih macam tak perlu dah ada helper macam tu. Okay, so kita kena trust the process, amalkan, sebab Islam ni sebenarnya dah lengkap. Nabi dah ajar macam-macam, daripada basic, daripada bangun pagi ke tidur, daripada tidur ke bangun, semuanya dah lengkap, semuanya ada cara. Kita hanya perlu belajar dan kita perlu ikut. So I nak share dekat korang lah juga apa yang I dah belajar sikit-sikit. So this one I nak sejukkan kek, I letak dekat dalam freezer juga selama 2 jam macam tu. So dia dah set macam ni, kita dah boleh terus dekor dia. Okay, dekor dia kita hanya perlu cairkan Biscoff spread dalam microwave dalam 30 saat macam tu. I tak pernah cuba lagi double boil ke apa, tapi korang boleh cuba double boil. Tapi kalau nak double boil boleh tambah sikit butter ataupun minyak kalau tak ada microwave. Okay, jadi seterusnya I akan sambunglah hadis yang I nak share dengan korang tadi today, daripada Muntakat Hadis page 82. Korang boleh tengok cara-cara I dekor kek ni simple saja. Jadi hadis 141, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang hamba diletakkan di dalam kuburnya dengan teman-teman yang datang mengiringi jenazahnya mula beredar pulang dan masih dalam jarak yang sangat dekat sehingga bunyi kasut mereka kedengaran oleh si mati, maka ketika itu datanglah 2 orang malaikat lalu mendudukkannya dan menyoalnya, apakah yang
kamu katakan mengenai lelaki ini, yakni Muhammad SAW? Si mati yang mukmin akan berkata, saya bersaksi bahawa dia ialah hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Mendengarkan jawapan itu, maka dikatakan kepadanya, lihatlah tempat kamu di dalam neraka jika kamu tidak beriman. Sekarang Allah Subhanahu Wa Taala telah menggantikannya dengan satu tempat di dalam syurga. Kedua-dua syurga dan neraka akan dibentangkan di hadapannya, maka dia akan nampak kedua-duanya serentak. Adapun orang munafik atau orang kafir juga akan disoal sedemikian rupa. Apakah yang kamu katakan mengenai lelaki ini? Orang munafik atau orang kafir itu akan menjawab, saya sendiri tidak mengetahui apa-apa mengenainya, tetapi saya mengatakan tentangnya apa-apa yang dikatakan oleh orang ramai. Atas jawabannya itu dikatakan kepadanya, kamu sendiri tidak tahu dan kamu tidak mengikuti orang yang benar. Kemudian sebagai balasannya, dia akan dipukul dengan pemukul besi sehingga dia meraung, dan dengan raungan yang didengari oleh semua benda yang ada di sekitarnya kecuali jin dan manusia. Hadis riwayat Bukhari. Sadaqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ini adalah cerita apabila kita akan berada di dalam kubur nanti. Jom sama-sama kita muhasabah dan sentiasa ingat mati. Sesungguhnya orang yang paling bijak adalah orang yang sentiasa mengingati mati. Jadi untuk drip ni, kita masukkan sedikit Lotus Biscoff cheesecake dekat dalam piping bag, dan kita buatlah tepi-tepi macam tu. So kita cantik-cantikkan kita punya kek ikut kesukaan korang. Korang nak dekor macam mana, masing-masing ada creativity masing-masing, betul tak? So I hope you guys enjoy this video, enjoy the journey of me siapkan my order bersama anak-anak, dan ada juga kala tidak bersama anak-anak. Thank you so much for your support. I terima macam-macam feedback yang sangat-sangat bagus, sampai macam tak menang tangan nak reply DM seorang-seorang, tapi insyaAllah I akan cuba. Sebab itu adalah janji I. Cuma lambat ke cepat je, okay? Kalau ada apa-apa soalan, korang boleh tanya. Apa-apa doa, semuanya I doakan, semuanya akan berbalik kepada korang juga. Sesungguhnya kalau kita mendoakan seseorang hamba yang lain, manusia lain, malaikat juga akan mendoakan yang sama untuk kita. Jadi jom ramai-ramai sama-sama kita banyakkan doa untuk orang ramai. Sebab siapa je tak nak malaikat doakan untuk kita, betul tak? So, tada, this is the Lotus Biscoff cheesecake. Nampak sedap ke? Nampak tak sedap? So jangan lupa try out. Siapa yang suka kek yang bake, korang boleh try this recipe sebab dia tak muak. Kalau korang try yang non-bake, dia agak muak dan korang boleh makan sikit-sikit je. But this one, sekali makan nak lagi. So siapa-siapa dah cuba, jangan lupa share dengan I. Thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe and spread the love. Untuk barang-barang yang I guna, mostly semuanya I akan share dekat my Instagram. Macam-macam tips juga I akan share dekat Instagram. TikTok tu hanya macam mana yang mampu boleh, sebab dia I tak erti sangat nak guna TikTok sebenarnya. Okay, itu adalah pengakuan, tak erti sangat guna TikTok. So I sedang cuba-cuba dan sedang mempelajari lah apa yang boleh dipelajari. So kalau korang nak tahu lebih detail atau korang nak contact lebih dekat dengan I, korang boleh share apa-apa semuanya dekat Instagram. Korang boleh just DM ke, komen ke, apa-apa. InsyaAllah I akan reply. And jangan lupa tengok highlights bake stuff. Ramai yang nak tahu macam-macam barang kan, thermometer ke, baking pan ke, apa-apa lagi lah korang nak tahu mana I beli, korang boleh just tengok dekat highlights. I ada tulis kat situ bake stuff, klik yang tu. Kalau nak tahu dekat mana kita nak dapatkan muntakab hadis kitab ini, korang pun boleh tengok dekat Instagram. I ada save dekat highlights, I letak kat situ hadis. Korang boleh beli kat situ sebab office husband I baru je restock kitab ini. Jadi sambil-sambil kita tengok video I, korang pun boleh refer buku tu, betul tak? And jangan lupa, kalau nak rumah kita berkat, antara satu amalan yang kita kena buat adalah kita kena baca satu perenggan hadis sekurang-kurangnya dekat dalam rumah. Itu satu. Yang kedua, di dalam rumah itu kena ada orang yang sentiasa beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Dan yang ketiga, di dalam rumah tu kena ada istighfar, baca Al-Quran. Okey, baca Al-Quran, istighfar, baca hadis. Dan yang keempat tu I lupa, tapi I rasa solat rasanya. So kena lengkapkan rumah kita. Nak rumah kita jadi macam taman-taman syurga tak? So kalau nak rumah kita jadi macam salah satu taman-taman syurga, balik rumah je rasa tenang, rasa suka duduk rumah, rasa macam tak keluar pun tak apa. Ataupun nak pergi holiday tu, macam I pun rasa nak pergi holiday kan, tapi masa sekarang ni I rasa macam malas sangat nak keluar rumah. Sebab rasa macam duduk rumah pun macam-macam kita boleh buat, betul tak? So daripada kita bersesak-sesak kat rumah, kat luar, apa kata kita jadikan rumah kita satu tempat yang sangat-sangat best
best untuk kita, untuk anak-anak kita semua. Create memories. Assalamualaikum. Thank you. Bye-bye.